Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada murid-murid yang berada di rumah, Ustazah doakan sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada kali ini, kita akan mempelajari pelajaran sirah yang bertajuk Akhlak Nabi Muhammad SAW di peringkat kanak-kanak, di peringkat remaja dan di peringkat dewasa. InsyaAllah, objektif pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, murid-murid dapat menyatakan akhlak Nabi Muhammad SAW di peringkat kanak-kanak, di peringkat remaja dan di peringkat dewasa. Objektif yang kedua, murid-murid dapat mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, objektif yang ketiga, murid-murid dapat menceritakan kisah Nabi menyelesaikan Hajarul Aswad. Baiklah murid-murid, seterusnya marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah sebelum kita memulakan pelajaran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks sirah tahun 3, muka surat 16 hingga 22. Okey, jom nasyid bersama-sama. Video yang ditayangan tadi mengajak kita berakhlak mulia dan berbudi pekerti seperti Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW di peringkat kanak-kanak. Murid-murid nak tahu tak akhlak Nabi Muhammad SAW? Jika murid-murid hendak tahu, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad yang terletak di luar kota Mekah. Kaum Bani Sa'ad terkenal dengan kefasihan berbahasa Arab berbanding dengan kabilah yang lain. Kenapa Nabi Muhammad SAW dibesarkan di sana? Nabi Muhammad SAW dibesarkan di sana sebab
Di sana Nabi Muhammad SAW belajar menjadi seorang yang berbudi pekerti mulia, hidup berdikari, menguasai bahasa Arab dengan baik, seterusnya terhindar dari kerosakan masyarakat kota. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk ke akhlak Nabi Muhammad SAW di peringkat remaja pula. Apa yang menarik sangat tentang akhlak Nabi Muhammad SAW di peringkat remaja? Yang menariknya, Nabi Muhammad SAW seorang yang berani. Baginda juga seorang yang amanah dan boleh dipercayai sehingga digelar Al-Amin oleh penduduk Mekah. Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada perkara maksiat seperti hiburan yang diharamkan dan maksiat-maksiat yang lain. Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika dewasa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW seorang yang bijaksana dalam urusan. Nabi pandai menguruskan negara yang dipimpin oleh baginda. Urusan dakwah sekalipun, Nabi merupakan seorang yang paling bagus. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW seorang yang berani dalam peperangan. Nabi juga pernah menjadi panglima dalam peperangan. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW seorang yang jujur dalam urusan. Nabi Muhammad jujur dalam bisnes. Ya, sehingga Nabi Muhammad digelar Al-Amin. Maksud Al-Amin, seorang yang amanah. Akhir sekali, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kanak-kanak dan menghormati orang yang lebih tua. Murid-murid nak tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin. Ustazah akan paparkan dan Ustazah akan ceritakan bagaimana Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin. Al-Amin kerana sifat Nabi Muhammad yang benar, jujur, amanah dan berbudi pekerti yang baik. Sebelum kita teruskan dengan Hajarul Aswad, jom kita tengok video yang Ustazah tampilkan. ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي لي يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة تغمرني بأمانة Selepas Kaabah dilanda banjir dan ketika Nabi Muhammad SAW berumur lebih kurang 35 tahun, orang Quraisy telah sepakat untuk memperbaiki semula Kaabah. Setelah siap membaiki Kaabah dan hanya tinggal Hajarul Aswad sahaja yang belum diletakkan,
ke tempat asalnya, iaitu di penjuru sebelah timur Kaabah. Berlakulah pertelingkahan antara ketua kaum bagi menentukan orang yang paling layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Maka Umayyah bin Al-Mughirah, seorang ketua kaum Quraisy yang paling tua dan dihormati, memberi cadangan. Sesiapa yang mula-mula memasuki pintu Masjidil Haram, maka orang itulah yang mengadili perkara itu. Dengan kekuasaan Allah, pada keesokan paginya, orang ramai melihat Nabi Muhammad SAW lebih dahulu memasuki pintu Masjidil Haram. Maka pada hari itu, mereka berkumpul dan memutuskan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berhak mengadili pertelingkahan bagi meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Nabi Muhammad SAW dengan lemah lembut dan sopan santun serta adil telah meminta sehelai kain dan baginda meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta semua ketua kaum membenggang penjuru kain dan mengangkatnya bersama-sama. Berdasarkan kepada tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu akhlak Nabi Muhammad SAW di peringkat kanak-kanak, peringkat remaja dan di peringkat dewasa, marilah sama-sama kita mengamalkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW seperti bercakap benar, bermurah hati, penyayang, baik dalam pergaulan, belas kasihan, lemah lembut, suka menolong, tahan susah, dermawan, menjadi berani, menepati janji, menjadi seorang yang pemaaf, pemalu dan beradab serta sebagainya. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita, Ustazah harap murid dapat menjawab soalan yang telah Ustazah sediakan. Okey, mengakhiri majlis kita, marilah sama-sama kita menutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Hasbi